Karena Nabi sebut, apabila kamu berkahwin, maka hendaklah kamu mencari ilmu tentang rumah tangga. Jadi saya pesanlah kepada adik-adik semua ya, adik-adik bakal-bakal yang akan buka rumah tangga, mungkin tak lama, mungkin dalam setahun, ya, dalam 2 tahun lagi, atau mungkin bulan depan, tak tahu ya, atau mungkin minggu depan, ya, ada. Jadi pertama kena lengkapkan dengan ilmu dulu. Jadi antara tak pula kita nak baca, nak letakkan ilmu tu, nak baca buku Kama Sutra, nak baca buku Cakap Harimau dan sebagainya, kita baca dah buku-buku yang rumah tangganya Islamik. Antara contoh buku yang terbaik untuk dibaca ialah buku Mutiara Perkahwinan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Kutub. Buku ni sebelum kahwin ni saya baca, saya khatam 3 kali. Dia dari kulit ke kulit. Saya khatam 3 kali. Dan lepas kahwin tak baca dah. Saya rasa dah cukup kot. Tak cukup lagi sebenarnya. Kahwin nak timbul lagi ilmu dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ya. Itu pertama kerana tiada ilmu. Dan juga kerana tiada ilmu juga kita menjadi salah. Jadi salah konsep. Kita banyak salah faham konsep. Banyak orang menyangka apabila seorang suami itu menukar lamping anak dikatakan jijik, kotor, merendahkan martabat seorang suami. Dan ada juga seorang suami kata kalau seorang suami yang menjahit baju dikatakan tak pandai nak suruh isteri. Dan ada juga seorang menyangka bahawa apabila seorang suami itu masak dikatakan boleh kontrol. Suami suruh dia masak. Itu semua kerana tak ada ilmu. Yang pertama. Yang kedua ialah kerana kita mengharapkan kesempurnaan pada seorang isteri. Ada orang, memang benar, ada orang yang diharapkan isterinya perfect. Perfect, sempurna 100%. Apabila dia bangun pagi itu, dia nak bangun pagi, dia mandi siap mandi sebagainya, dah ada baju dah. Bajunya siap dia iron, seluar yang siap dia iron, dia tunggu pakai je. Pakai, lepas tu turun ke bawah, dah sedia semua makanan. Ada air teh panas 1 cawan, air suam 1 cawan, ada nasi lemak, ada kuih, lepas tu ada yang manis-manis, lengkap terhidang. Dia nak macam tu. Lepas tu bila makan semua tu, ada air basuh tangan lagi untuk sarapan pagi. Lepas tu nak keluar ke kerja tu, sudah siap kiwi dah. Dah siap kiwi, lepas tu ada stocking lipat letak tepi kasut tu. Ini memang ada, saya beritahu. Ini realiti. Ada seorang suami macam ni. Dia nak perfect. Lepas tu apabila suami balik petang kerja tu, suami mengharapkan isterinya dah sedia semua sekali, dah siap dengan minum petang, dah siap dengan goreng cekodok, ya, rumah dah kemas dan sebagainya, pakai dah wangi-wangi sebagainya, dan dah siap untuk makan malam juga. Semua perfect. Dia mengharapkan kesempurnaan, tapi kita kena sedarlah ya, bahawa apa untuk adik-adik yang bakal suami sekalian, kena sedar bahawa isteri kita ini isteri yang seorang manusia yang ada kelemahan, yang kita sama-sama nak jalankan tanggungjawab sama-sama. Sebab tugas menguruskan rumah tangga ini bukan tugas seorang isteri, tetapi tugas milik bersama-sama. Nak sediakan makanan dan sebagainya, kita sama-sama untuk kita buat, sama-sama untuk kita siapkan. Dan yang ketiga ialah kerana kita tidak mencontohi sikap Rasulullah SAW. Kerana suami yang terbaik di dunia ini ialah Rasulullah SAW. Kita ambillah contoh, ya, kita ambil contoh Rasulullah SAW sebagai satu model suami yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu itu Rasulullah uswatun hasanah, sebagai satu contoh yang terbaik. Dan kita lihat, kalau kita kajilah sejarah bagaimana Islam tersebar ke seluruh dunia. Islam itu bermula pada Rasulullah, dari Rasulullah SAW, dan Islam itu tersebar di dalam keluarga baginda. Yang mana Islam itu tersebar kepada Khadijah, dan daripada keluarga Rasulullah itu Islam tersebar ke seluruh masyarakat Arab, ke negara Arab, dan ke seluruh dunia. Tulis nampak kat situ ya. Islam itu bermula daripada rumah tangga Rasulullah SAW. Sebab itulah adik-adik ya, yang kat depan saja ni akan jadi, mungkin masa depan kita ni mungkin akan jadi, kita akan jadi seorang pengarah syarikat, kita jadi seorang pemimpin masyarakat, seorang ahli politik dan sebagainya ya. Jadi apabila kita ingin dunia ini menjadi aman, maka hendaklah kita kembali semula kepada keluarga kita.
Kerana dunia aman hasil daripada negara-negara aman. Dan negara aman itu hasil daripada masyarakat yang aman, yang sejahtera. Dan masyarakat yang sejahtera itu hasil daripada keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Mana mungkin dunia aman, ya, mana mungkin dunia aman tanpa rumah tangga yang sejahtera. Katakan rumah tangga, semua rumah tangga porak-poranda, bergaduh, bercerai, boleh katakan apa, 90% perceraian rumah tangga berlaku, tapi negara itu aman, dia tidak mungkin. Kerana keamanan sebuah negara itu bergantung kepada kebahagiaan, kesejahteraan rumah tangga itu. Sebab itulah ya, kita cuba contohi Rasulullah dalam kita nak membentuk rumah tangga kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu pemimpin yang paling agung. Tetapi seagung-agung pemimpin itu, kalau kita kaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang kita nampak remeh tetapi dilakukan oleh Rasulullah. Nampak kecil je, nampak gelagat kecil je, tetapi impaknya sangat-sangat besar kepada umat. Sebagai contoh, ya, baginda pernah dengan kesibukan berdakwah kepada masyarakat dan sebagainya, apabila baginda pulang ke rumah, didapati bahawa isterinya Aisyah sudah tidur. Boleh saja baginda kejut, ya, tapi tak nak ganggu isteri yang lain tidur. Maka baginda hampas sampai depan pintu rumah dan tidur depan pintu rumah. Masya Allah, hebat sekali. Kalau kita ada tak, katakan terlupa bawa kunci, ya, orang kita tidur dalam kereta, ada tak? Jarang. Ya, kalau ada ketuk pintu, hoi, bangun. Hoi, bangun. Sejuk kat luar ni. Baginda juga, ya, apabila pulang ke rumah dan bertanya kepada Aisyah, ada tak makanan, wahai sayangku? Maka Aisyah kata, tak ada makanan, kita tak ada apa-apa untuk makan hari ini. Maka baginda kata dengan hati yang ikhlas, mulut yang senyum, hati yang tenang, tidak kenapa saya berpuasa pada hari ini. Dan riwayat juga mengatakan bahawa apabila baginda pulang ke rumah dan mendapati isteri sedang menyiapkan makanan, maka baginda dengan senyum, mungkin dengan jubah, ya, dipak dengan jubah untuk menolong masak bersama-sama. Masya Allah, begitu hebat sekali. Yang bagi orang kita nampak remeh, tetapi satu tindakan yang sangat-sangat hebat sekali yang memberi impak besar kepada umat. Kalau orang kita lah, ya, kalau balik rumah dengan lapar ni, tengok isteri duk masak lagi, betul sincin dengan tapi untuk hempukkan sodek. Siap kau, tak masak lagi, orang lapar ni. Tetapi Rasulullah sincin dengan untuk tolong isteri masak bersama-sama. Subhanallah, ya. Dan diriwayatkan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaian sendiri. Ya, pakaian Rasulullah terkoyak, maka Rasulullah ambil jarum, boleh bayang tak? Lubang jarum tu kecil sangat, kecil, nak cucuk dengan benang dan sebagainya, dan jahit sendiri pakaian. Maksudnya nampak benda kecil saja, nampak benda remeh saja, tetapi impaknya sangat-sangat besar. Dan begitu juga dengan apabila kasut baginda rosak, berlubang, baginda tampar sendiri tanpa menyuruh isteri. Tanpa menyuruh isteri untuk datang tampar ataupun menyuruh isteri untuk jahit jubahnya. Nampak benda sangat-sangat kecil tapi impak sangat besar. Dan begitu juga, ya, dalam sirah menyebut bahawa apabila ya, isteri baginda ingin naik unta, maka baginda dia lipat lutut, maka isteri baginda pijak dekat atas lutut supaya dapat senang untuk naik unta. Masya Allah, begitu romantis sekali, begitu hebat sekali Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Kalau kita ada unta lah, kalau kita ada tak suami, seorang suami yang tolong buka pintu untuk isteri dia, ada tak? Ada, mungkin ada, tapi sangat jarang-jarang. Sampai kita parking je kereta terus keluar. Sebab ada remote kan, tunggu si keluar sendirilah. Dari jauh tekan remote kunci sendiri. Tetapi Rasulullah dia tampung apa isterinya untuk naik unta dengan lutut dia. Kalau kita sebagai seorang suami yang soleh, kita nak terjemahkan, nak praktikan dalam pada zaman ini, kita cuba tolong buka pintu. Tak rendah pun martabat. Orang tak akan kata, oh ini driver isteri. Orang tak akan kata pun, orang kata ini sangat-sangat mulia. Nampak lebih mulia dengan tindakan yang nampak remeh tetapi sangat-sangat mulia sebenarnya. Orang tak akan kata, oh teruknya hinanya suaminya jadi macam driver je, ya. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak minum, ya, diriwayatkan daripada Aisyah, apabila hendak minum
daripada gelas yang sama dengan Aisyah,